Alhamdulillah, terima kasih Bashir atas bacaan tadi. Hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-145 surah Ali Imran, dan kita dah bincang panjang kemarin tentang peristiwa perang Uhud yang berlaku kepada Nabi SAW bila Nabi dan para sahabat bila tersebar kisah berita kata Nabi SAW telah terbunuh dalam perang Uhud. Bila para sahabat dengar kata Nabi SAW telah terbunuh dalam perang Uhud, jadi para sahabat ni hilang semangat. Sebab mereka sangat cinta kat Nabi SAW. Jadi mereka tak boleh apatah lagi dengar kata Nabi SAW terbunuh. Dengar kata luka pun tak boleh dah. Bila sayang sangat dekat seorang tu, jadi macam tu lah kan. Bila sayang sangat tu, dia lagu tu. Dia sampai tahap dengar luka tak boleh, dengar sakit tak boleh, macam tu. Jadi dah jadi hilang semangat. Jadi macam dah tak ada semangat. Nak perang pun rasa macam pasal apa nak perang lagi dah, Nabi dah wafat. Sebab tu bila turunnya ayat tu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi ayat ni lah nak bagi balik semangat dekat para sahabat. Kata apa? Kata perang ni nak perbetul balik niat tu. Perang ni kerana Allah, perang ni kerana nak jaga agama, bukan semata-mata kerana Nabi. Kalau Nabi tak ada pun, perang tu tetap akan terus berjalan. Macam itulah. Jadi pun begitu, bila nak cerita keadaan dia, bila berlaku macam tu, sahabat ni dah tak ada hati dah. Dah tak ada hati dah. Kita nak sambung pada ayat ke-145. Allah menyebutkan dalam kitab kita muka surat 95. Surat 95. Sahabat-sahabat yang masih belum mendapatkan kitab, boleh order daripada Al-Faizin Marketing. Kita tambah order lagi 200 kitab. 200 kitab lagi, sebab selepas hari tu kita order 100 kitab, dah habis dah. Kemudian ada pula yang minta lagi, nak kitab lagi. Kemudian kita order balik 200 unit kitab, insyaAllah. Harga pun dah naik dah. Harga dah naik dah, tak sama macam hari tu. Naik pun, walaupun naik kenaikan tu banyak juga sebenarnya. Jadi kami potong balik daripada bahagian kami lah. Sebab rasa nak buat naik banyak-banyak tu rasa macam tak gamak. Saya orang nak beli kitab rasa dia tak mampu. Jadi kami potong bahagian kami sikit, dan tapi kita pasal naik jugalah, naik sikit, naik dalam RM10 macam tu je. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 95 dalam kitab kita, panggilan paling bawah sekali, dan firman Allah Taala, wa makanil nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya, seseorang tidak akan mati kecuali bila Allah telah mentakdirkannya. Ajal yang Allah tetapkan atasnya sudah selesai. Oleh kerana itu Allah berfirman, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma nahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani. Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, yakni lelaki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, yakni Allah. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan yakni sudah ditetapkan dalam kitab, ni Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Surah Fatir surah 35 ayat 11, dan juga firman-Nya,
huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, sesudahnya itu ditentukan ajal, yakni kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya, yakni yang dia sendiri mengetahuinya. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat kedua. Ayat ini mengandung ajakan kepada para pengecut dan dorongan bagi mereka untuk berperang, sebab maju ke medan perang dan keberanian di sana sama sekali tidak dapat mengurangi ataupun menambah usia. Jadi ayat ni masih related kepada peperangan Uhud. Nah, bila ada di kalangan sahabat yang rasa gentar, rasa takut nak masuk perang, nak pi perang tuan-tuan, mungkin pi lagi matilah dalam peperangan tersebut. Jadi ada di kalangan mereka yang rasa macam risau, rasa takut, maka takut lagi masuk mati pula. Jadi Allah buat main ayat ni sallallahu alaihi wasallam nak cerita, kalau nak mati, takdir mati, matilah. Kalau tak mati, tak matilah. Cerita tentang macam mana ajal tu Allah tentu dah. Kalau memang takdir mati, mati syahid. Kalau panjang usia, tak mati, balik lagi dapat pahala perang. Nah, sebab ayat ni related dengan kisah perang Uhud. Bila Nabi SAW dah tersebar kisah, kata Nabi SAW telah terbunuh sebagainya, maka para sahabat ni macam dah rasa lemah, dah rasa tak ada semangat, dah ada yang patah balik lari keluar lah, ada yang dah Nabi pun dah mati, kita tunggu apa lagi, jom kita bagi mati kat kita pun, macam tu lah lebih kurang kan. Ada yang pergi perang dah, perang Nabi ada ke, Nabi tak ada ke, Nabi hidup ke, Nabi wafat ke, kita tetap akan masuk perang juga. Maka tuan-tuan, waktu tu dah jadi tak ada keserasian, dah tak ada macam, dah tak sama macam awal-awal mula tu, kesatuan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam ada kalangan mereka bila nak masuk perang ni rasa apa? Rasa macam sekali kalau masuk perang ni sekali ada berpotensi untuk mati dan sebagainya. Dan ayat ni juga tuan-tuan jadi pengajaran dekat kita bahawa nyawa kita ni tuan-tuan, ajal kita telah ditentukan oleh Allah. Dah tentu dah. Maksudnya tarikh tu dah ada dah kat kita. Cuma kita yang tak tahu tarikh tu bila. Apa hikmah di sebalik kita tak tahu tarikh kematian kita? Hatta orang-orang yang disebutkan tentang apa, tentang kena penyakit-penyakit tertentu, tiba-tiba dikatakan kepada dia, dia hanya akan, patutlah sengit Rauh tak stand sengit kau tu, ayah duk betul pasal apa lah, dia tak boleh nak ngam belakang ni, punya kamera duduk sengit ni. Okey, tak apalah, betul kat sini lah. Bila kamera duduk sengit di kursi ni, dia macam dia lari main sebelah. Okey, jadi sallallahu alaihi Muhammad tertentu dah kita punya tarikh kematian. Hikmah Allah sembunyikan supaya kita ni sentiasa melakukan ibadat, sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati, sebab kita tak tahu ending kita bila. Tak tahu. Hatta orang-orang yang didiagnose kata kena macam Ustaz Hanafiah hari tu. Ustaz Hanafiah kalau ikut tarikh yang doktor bagi tu tahun lepas lagi. Ke 2 tahun lah, 2 tahun sebelum lagi, 2 tahun dulu. Dah 2 tahun dah, lepas dah 2 tahun dah daripada tarikh yang doktor bagi dekat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang tu, dia mak dia ada tumor dekat dalam kepala, ganggu penglihatan dia. Doktor pun bagi tempoh juga. Tapi hidup sampai hari ni. Dah 6 tahun dah daripada hari yang dia dapat diagnos. Maksudnya benda-benda macam tu dia, Allahumma salli alaihi wasallam, bukan orang boleh menjangka ya, tapi tetap ajal tu tak di sisi Allah SWT. Kita tuan-tuan, Allah tak suruh kita duk cari-cari bila tempoh dia, sampai bila waktu dia. Kita tak tahu bila. Ada orang bukan syarat mati ni sihat, sakit. Bukan syarat mati ni tua. Mati ni dia tak kira. Syarat mati ni hidup. Syarat mati hidup. Faham tak? Bukan tunggu tua. Ada orang muda mati. Bukan tunggu sakit. Ada orang sihat duduk elok mati. Ada pelajar kita seorang dulu, pelajar kita
Banyak kita baru Faizin lah, meninggal umur 16 kan, meninggal dalam tidur, sihat lah, memang sihat sungguh, badan pun sihat kan, sihat sungguh, badan berisi sikit. Belajar kita, tapi tak meninggal di madrasah lah, dia meninggal di rumah dia. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Dan dalam tidur umur apa, 16 tahun. Sama juga dalam satu kes dekat asrama sekolah mana tu, dia duduk siap-siap nak balik, siap-siap nak balik esok tu nak balik kampung. Dia panggil apa, hari balik lah, hari nak boleh balik kan. Ada hari outing, ada hari yang boleh balik. So esok tu hari balik. Excited lah, siap-siap masuk baju dalam beg apa semua. Lepas tidur pagi tu orang kejut-kejut lah, tak akan lah. Umur belas-belas tu, budak asrama sekolah menengah. Cerita bukan tunggu tua, budak-budak pun, muda-muda pun mati. Salih alaihi wasallam, bukan tunggu sakit, orang yang duduk elok-elok pun mati. Sebab syarat kepada mati hidup mati. Salih alaihi Muhammad, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang menyawa mesti akan mati. Kita ni, kehidupan kita ni dia macam satu tempat transit saja, transit sat. Sebenar kehidupan kita betul-betul bukan tang ni. Kehidupan kita betul-betul ni bukan akhirat nanti. Pindah kat sana, itulah hidup kita betul-betul. Jadi tang ni tempat apa? Tempat nak bajau pokok, tempat nak tanam pokok. Itulah. Tempat nak buat persiapan, nak buat persediaan dengan tempoh yang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kata guru saya, dia kata salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan dunia ni untuk kita, Allah jadikan dunia ni untuk kita, dan kita dijadikan untuk akhirat. Dunia ni Allah jadi untuk kita, kita sebenarnya jadikan untuk akhirat. Dunia ni bukan, kita bukan dijadikan untuk dunia ni, kita jadikan untuk akhirat. Tidak. Sebab kenikmatan betul-betul yang kita nak ambil kat sana, bukan kat sini. Ini kalau kita dapat nikmat kat sini, nikmat kita dapat kat sini ni, habuan untuk sana. Duit kita dapat kat sini ni, nak buat apa? Bawa pergi sana, labak pergi kat sana. Betul sama, betul sebut labak ni. Labak pergi kat sana, betul. Bawa pergi kat sana, bawa pergi sana. Rumah kita dapat sini, bawa pergi sana. Keluarga kita dapat kat sini, bawa pergi sana. Anak-anak kita dapat sini, bawa pergi sana. Tuan-tuan cuba pejam mata tengok. Tak, saya bukan suruh pejam sungguh-sungguh, abang nak bagi feeling. Pejam mata sungguh. Itu betul ya. Kita ada anak berapa orang kat rumah. Kita ada anak berapa orang kat rumah. Yang mana betul-betul yang anak kita yang betul-betul kita boleh bawa pergi sana. Kita boleh nampak dah ni, kita boleh nampak dah. Kita nampak semayang dia, kita nampak baca Quran dia, kita nampak zikir dia, kita boleh sedekah dia, doa dia. Macam mana? Yang mana betul-betul boleh, yang boleh pergi dengan aku sama-sama kat sana. Kita ni kalut ni. Kita ni kalut ni. Kalut macam mana? Dah ada hujung usia, duk kira nak buat ibadat, duk kira nak mengaji, duk kira nak baca Quran, duk kira nak tahajud, duk kira nak, alhamdulillah Allah panjangkan usia kita ni sampai tahun ni. Ini pun Allahumma salli alaihi wasallam, Allah dia apa? Kata huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala. Kata dialah menciptakan kamu daripada tanah, sudah itu dia menentukan ajalnya. Kita Allah panjangkan usia ni sampai usia ni usia emas kan. Saya baru titanium kan. Lagi muda lagi. Ada usia emas ni, emas lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dalam usia emas ni kita dah buat apa ni? Duk pulun ibadat apa semua. Sebab kita rasa macam dulu buang masa banyak. Anak kita boleh jadi dia pergi dulu awal daripada kita. Dan kita duk tengok cara dia lah ni macam mana. Rasa-rasa kalau dia pergi dulu lah ni waktu ni, rasa-rasa boleh tak dia kot lah boleh pegang tangan kita bawa pergi masuk syurga ke, kot tolong pergi kat Allah nanti sebut, ya Allah saya nak tolong mak saya tu, saya nak tolong ayah saya tu.
atau lagu mana? Faham tak? Itu sebab kita boleh tengok dah lah ni, kita boleh nampak dah. Kita boleh nampak dah. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi macam mana nak buat supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua benda yang kita ada kat dunia ni semua nak boleh bawa pergi kat sana. Rumah kita, duit kita, harta benda kita, semua nak bawa. Bukan maksud rumah seketul itu bawa seketul macam mana. Maksudnya rumah yang kita ada tu dia boleh jadi manfaat pergi kat sana. Duit yang kita ada ni bukan nak bawa duit RM1, RM2, seikat, 2 ikat tau. Macam mana nak pastikan duit yang kita ada ni dia boleh jadi manfaat kat sana. Sebab matlamat hidup kita sebenarnya bukan kat sini. Matlamat hidup kita dekat sana. Kita nak cari bahagia ke akhirat. Kita nak bagi seronok ke akhirat. Suka ke akhirat. Dan kita nak bawa semua pergi kat sana. Faham lah? Tu. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dunia Allah jadikan dunia ni untuk kita. Untuk kita apa? Untuk kita bercucuk tanam. Untuk kita tanam, kita baja, kita gembok tanah dia, kita baja dia. Jadi hasil dia boleh petik kat sini sikit, tapi yang banyaknya nak petik dekat kat sana. Kan? Jadi memandangkan Allah jadikan dunia ni kat kita dan kita pula dijadikan akhirat, apa kita kena buat ni? Kita kena jadikan dunia kita ni sebagai jambatan pergi akhirat. Jambatan pergi akhirat. Allah tak suruh kita tanya-tanya bila mati. Nabi pun tak tahu bila dia nak mati. Sampailah hari dia nak mati, malaikat maut mai kat dia. Kat Nabi SAW. Allah tak suruh kita duduk tanya-tanya, duduk cari-cari bila nak mati. Yang Allah suruh kita buat ialah buat persiapan dan persediaan untuk mati. For all the time, setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam, setiap hari nak kena fikir macam mana kalau mati hari ni. Itu dia panggil orang yang tidak disenaraikan daripada kalangan ghafilin. Orang lalai. Apa ni, dia pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Hasan Al-Basri, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang lalai ni lagu mana? Kata Allah sebut banyak, berapa kali dalam Quran, ghafilin ni orang lalai tu. Orang lalai ni lagu mana? Kata Imam Hasan Al-Basri, orang lalai ni ialah orang yang berlalu seharian pada hari dia tu, sedangkan dia langsung tak ingat tentang mati. Maksudnya kita ni kena jadi lagu mana? Tiap-tiap hari fikir, kalau aku mati hari ni lagu mana ke? So apa akan jadi kat kita? Dia benda ni benda hati kan, bukan benda saja duk berlakon pergi. Berlakon, duk fikir. Tapi pelekat dekat dinding dia. Ingat kalau aku mati hari ni lagu mana? Tulis. Tak payah buat lagu tu. Orang yang Allah cabut sifat lalai dalam hati dia, dia akan sentiasa ingat. Dia bangkit pagi-pagi, kalau aku mati hari ni lagu mana? Di sinilah dia mai, tuan-tuan, satu benda nama apa? Istiqamah. Lepas tu Nabi kata apa? Qul la ilaha illallah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ulama kata apa? Syarat nak istiqamah mesti beriman. Kita beriman lagu mana ni? Kita beriman yang kita boleh mati anytime. Beriman ni bila masa boleh mati ni. Maka dengan iman tu dia buat macam mana? Dia istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah dengan amal. Tahajud dah pagi ni 2 rakaat. Tahajud dah 2 rakaat ni. Kalau tak tahajud hari ni, doa pada Allah, jangan mati lagi hari ni. Sebab kalau boleh nak mati hari tu amalan kita full. Betul kan? Ending dia cantik. Orang tahajud dia, dengan duha dia,
dengan baca Quran dia, dengan sedekah dia, dengan ibadat dia, sesempurna mungkinlah hari itu. Dia nak, kalau malaikat maut lah tengah-tengah duk kuliah ni, duk mengantuk-mengantuk ni, mai malaikat maut duk tepi kita lagu mana. Ni. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ni siapa ni duduk tepi saya ni? Kata, saya malaikat maut makcik. Kan? Jadi nak bagi tahu kat makcik kita pagi ni kira satgi ni nak qalu innalillah lah makcik dia kata gitu. Tuan-tuan, agak-agak lagu mana kita tu? Kita hari tu kira maksimum lah ibadat kita. Ya nah? Kalau boleh nak mati tengah sujud lah, nak tengah baca Quran lah, waktu tu lah nak buat segala ibadat kan. Masalahnya kita tak tahu. Masalahnya tak tahu. Bila tak tahu ni, nak kena buat setiap waktu tu seolah macam tu. Jaga ibadat, jaga ibadat. Takut mati waktu tu. Takut mati. Jadi dia akan jadi guna. Dia akan hikmah Allah menyembunyikan kematian tu daripada kita supaya kita sentiasa membuat persediaan dan persiapan. Takutlah hari ni buat ibadat banyak-banyak hari ni. Lepas hari ni alhamdulillah Allah panjangkan usia aku. Masuk pula esoknya. Takut pula mati hari ni. Buat ibadat banyak-banyak pula. Terlepas pula esoknya. Alhamdulillah panjang lagi usia hari ni. Masuk pula tu. Boleh bayang tak kalau dia beritahu siap-siap, tahun depan tu memang confirm dah. Tahun depan kata orang pegang, memang tu time dah. Relax lu. Dia ni, relax lu, buat tak tahu lu, main dulu apa semua. So, lagi sebulan 2 bulan, baru puluh. Nah. Dia kan? Jadi gitu. Jadi itulah di antara hikmah dia. Dan sallallahu alaihi wasallam, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Al-Abbas bin Yazid Al-Abdi menuturkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Muawiyah menyampaikan hadis daripada Al-Amashi dari Habib Syuhban. Dia berkata, seorang laki-laki Muslim bernama Hujur bin Adi mengatakan, kenapa kamu tidak juga menyeberang sungai Tirgis ini untuk menghadapi musuh? Sedangkan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kemudian dia menceburkan kudanya untuk menyeberangi sungai Tigris. Ketika dia menceburkan diri, orang-orang pun mengikutinya, dan manakala musuh melihat mereka pun lari tunggal langgang. Itu cerita dia dalam satu peperangan tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Peristiwa ini berlaku pada saat penaklukan Madain pada tahun 16 Hijrah. Ada satu sungai nama Sungai Tigris. Manakala kaum muslim menyeberangi Sungai Tigris pada hari Madain, maka mereka melihatnya menyeberangi sambil mengatakan dalam bahasa Parsi, Diwan Amid. Mereka berkata antara satu sama lain, demi Allah, kamu tidak berperang dengan manusia, yang kamu perang itu adalah jin. Lalu mereka pun lari tunggal langgang. Cerita dia, ada satu sungai yang menghalang di antara orang Parsi itu. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, orang Islam, kita tentera Islam, kita masuk seberang sungai ni. Lepas tu dia kata apa, orang mau pekat-pekat tak berani. Lepas tu dia pun baca ayat tu lah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, lalu dia pun turun. Bila turun tu, musuh tengok-tengok semua pekat duduk dalam sungai duduk berenang. Dia berkata, ni kita bukan lawan dengan manusia ni, kita lawan dengan jin ni. Juga kita lari. Jadi itu keadaannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Taala, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Allah sambung lagi, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Artinya, barang siapa amalannya hanya untuk dunia saja, maka dia akan mendapatkan sebahagian daripadanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Dan di akhirat dia tidak mendapat bahagian apa-apa pula. Namun barang siapa yang beramal dengan maksud ingin mendapatkan pahala di akhirat, maka Allah akan memberikannya itu kepadanya diikuti dengan bahagian dunia. Ini sebagaimana firman Allah Taala, man kana yuridu harthal akhirah yazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan
kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat. Ayat ni cerita apa? Mudah faham bahasa kita orang Bukit Aping ni, apa pulun cari benda akhirat, Allah bagi dunia kat kita. Kalau kita cari dunia saja, maka akhirat hilang daripada kita. Faham tak? Kita cari dunia, Allah bagi dunia kat kita. Kita cari akhirat, Allah bagi akhirat dengan dunia sekali kat kita. Kita nak bagi apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil satu investment ni, dapat dua sekali, 2 in 1. Ambil satu investment ni, dapat satu ni saja. Asal nak ambil yang mana? Kalau dua-dua investment tu RM100, nah, satu investment ni dapat satu saja, satu lagi investment ni dapat yang ni, dapat yang tu sekali, nilai tu tak RM100. Orang cerdik ambil yang mana? Ambil yang dapat dua package lah. Macam itulah kita ni tuan-tuan, saya sebut tadi ni. Tuan-tuan jadikan benda apa yang kita ada ni semua bahagian akhirat. Tuan-tuan ada anak-anak, jadikan anak-anak gitu bahagian akhirat kita. Tuan-tuan ada suami, ada isteri, jadikan suami isteri itu habuan akhirat kita. Kalau suami kita tak boleh jadi bahagian akhirat kita, nak buat apa? Kalau isteri kita tak boleh jadi habuan akhirat kita, nak buat apa? Kalau anak-anak kita tak boleh jadi habuan akhirat kita, nak buat apa? Harta kita tak boleh jadi habuan akhirat, nak buat apa? Lah ni nak kena ubah semua benda yang kita ada, semua benda tu nak bagi jadi habuan akhirat kita. Sebab kat sana matlamat kita sebenar-benarnya. Kat sana tempat kita nak pergi betul-betulnya. Kat sanalah betul-betul nanti kita akan hidup. Tangisannya. Jadi pulun kat sana, cari kat sana, usaha bagi kat sana elok-elok. Kat sini jangan risau, Allah bagi bergolek kat kita. Kan? Orang kata budak-budak tahfiz nak makan apa dia kata. Hantar anak sekolah agama. Nanti nak makan apa? Makan nasi kan apa lagi? Makan nasi jenuh dah kita lagi. Budak-budak kita ni masuk kecil-kecil dulu, besar-besar. Baju dulu masuk saya S baju, lah ni saya XL lah. Kan besar. Makcik-makcik duduk kat sini ada tak cukup makan? Ada tak cukup makan? Lebih makan ke apa? Nak puasa pun sayang, macam ada orang nak kenuri apa ni duk puasa kan. Ajar orang dapat kerja kenuri je kan kita ni. Nah, saya lihat dia sama. Jadi tuan-tuan, tak sebab siapa cari akhirat Allah bagi kat dia. Takut apa? Dua orang yang Allah jamin rezeki. Allah banyak-banyak ada dua orang yang Allah jamin rezeki dia. Siapa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang mengajar ilmu. Budak-budak mengaji tak payah risau lah. Dia duk fikir lah. Hari ni nak makan apa? Sekejap nak makan apa? Tak ada lah, cukup ke dia. Dia tanya dia apa? Fikir tak hari ni nak ada, bukan hari ni nak makan apa? Dia pun fikir hari ni ada makan ke tak? Rasa-rasa dia pun fikir betul tak? Hari ni ada makan ke tak ni? Ada makan ke tak? Tak ada lah. Yang dia pada fikir hari ni makan apa ke? Hari ni makan apa ke? Kan? Itu kita. Tambah yang menyampaikan agama lagi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, saya kadang-kadang kita duduk tumpang skrip budak-budak ni. Tak? Tuan tahu ada orang duk buat kenuri, orang duk bagi wakaf, orang duk bagi sumbangan. Allah duk jaga kita ni pasal apa? Pasal apa? Bukan pasal kita sangat pun. Kalau kita siapa duk umur duk madrasah Ustaz tu? Makcik-makcik wagamah. Okey. Siapa duk madrasah Ustaz tu? Ada budak-budak tahfiz apa mau ngaji percuma. Saya nak bagi sedekah sikit lah, nak bagi wakaf sikit lah budak-budak tu. Selalu dengar aku tu lah. Jarang dengar saya nak bagi sedekah sikit kat makcik-makcik wagamah tu. Kata bagi apa kat depa kaya lebih daripada kita lagi. Semua pencing kemas-kemas. Duit pencing banyak daripada kita lagi. Jadi betul tak? Kita tumpang depa. Saya ni menumpang, bukan saya kat numpang depa, kali menumpang makcik-makcik sini. Nah, orang kan
antara orang yang dijamin rezeki, orang menuntut ilmu ni kita duduk mengaji tiap hari. Itu tak risau. Nah, ustaz-ustaz duduk mengajar, tak risau dia. Allah bagi cukup kat depa. Cukup aja. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi cukup rezeki depa tu. Allah pelihara pasal dua kelompok ni memang Allah jaga. Orang yang belajar ilmu, orang yang menyampaikan ilmu. Kita duduk menumpang depa. Menumpang rezeki depa, menumpang barakah hidup depa. Allah jaga, Allah pelihara, Allah tak turunkan bala kadang-kadang pasal depa. Pasal depa. Dan tu kita menumpang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Jadi ingat ayat ni elok. Ingat ayat ni elok. Nabi kata apa? Allah sebut apa? Dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat ke-20. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 20, Allah kata, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menghendaki untung akhirat, maka kami akan tambah keuntungan untuk dia. Ini kan keuntungan dunia. Dan siapa yang nak untung dunia saja, maka kami bagi dekat dia sebahagian saja daripada keuntungan dunia, dan tak ada baginya satu bahagian pun untuk akhirat dia. Dan firman Allah Ta'ala lagi, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 18-19, Allah kata apa? Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan sekarang, siapa yang nak kehidupan sekarang ni, yang ni dunia ni, maka kami segerakan baginya di dunia ni apa yang dikehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Faham daripada ayat ni? Siapa yang pulun nak cari dunia ni, nak kepada bahagian dunia ni, Allah kata apa? Kami akan segerakan pembahagian tu. Tapi semua dapat kah? Tak. Kepada siapa yang kami kehendaki je. Maksudnya walaupun dia cari belum tentu dia dapat lagi. Kalau 10 orang yang pulun nak cari bahagian dunia ni, kalau Allah nak bagi 5 aja dapat, yang 5 tetap tak dapat. Boleh faham kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kata apa? Kemudian kami sediakan pula baginya neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Habis. Dan barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan balasan yang baik. Tu tuan-tuan, tu faham tu. Ayat lepas Allah cerita tentang ajal telah tentu ni, Allah cerita pula siapa nak bahagian akhirat, Allah bagi dekat dia bahagian akhirat dengan dunia sekali package. Siapa yang nak bahagian dunia saja, maka Allah bagi dekat dia dunia saja. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wasanajzis syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya kami akan memberikan kurnia dan rahmat kami kepada mereka di dunia dan di akhirat sesuai dengan syukur dan amal perbuatan mereka ni. Allah balas nanti kat kita di dunia dan akhirat sesuai dengan apa ni? Sesuai dengan bentuk kesyukuran kita ni dan amal perbuatan kita ni. Macam mana disebut sesuai dengan bentuk syukur? Pasal apa amal ada related dengan syukur? Sebab tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita ialah dengan kita melaksanakan amal soleh. Tanda Allah bagi satu nikmat kat kita ni, tanda kita syukur buat macam mana? Buat bagi amal soleh dengan nikmat yang kita dapat. Dapat harta, gunakan harta tu jadi amal soleh. Tu orang syukur. Ni orang kufur pula macam mana?
Orang kufur, dia dapat nikmat, dia buat maksiat dengan nikmat yang dia dapat tu. Tu dia panggil orang kufur nikmat. Perkataan kufur nikmat ni Allah sebut dalam Quran. Allah cerita tentang negeri yang Allah bagi dekat dia nikmat. Allah bagi rezeki melimpah ruah, dapat keamanan, kesejahteraan. Tapi dengan keamanan, kesejahteraan dan rezeki itu dia buat apa? Dia kufur nikmat tu. Maka Allah bagi dekat depa apa ni? Allah balas dekat depa dua benda. Allah balas dengan ketakutan dan kelaparan. Cerita dia. Jadi kufur nikmat. Tuan-tuan, jadi Allah berfirman Jumaat, wasanajzi syakirin, dan kami akan beri balasan kepada orang bersyukur. Artinya kami akan memberikan kurnia dan rahmat kami kepada mereka di dunia dan akhirat sesuai dengan kesyukuran dan amal perbuatan mereka. Kemudian dalam rangka menghibur orang-orang muslim daripada apa yang menimpa mereka dalam perang Uhud, maka Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, dan berapa banyakkah daripada para nabi yang terdahulu berperang bersama-sama mereka sejumlah besar daripada pengikut yang bertakwa. Wallahu alam. Ini ayat ni ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 146 147 dan 148. Kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Khair, itu yang minta tolong hari ini, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.